Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu lagi kita pada kali ini untuk pembelajaran bagi subjek Reka Bentuk dan Teknologi tahun 5. Bersama dengan Cikgu Asti. Baiklah, tajuk kita pada hari ini ialah menilai pseudocode atau carta alir yang dihasilkan untuk mengesan ralat. Sambil-sambil itu, kamu boleh rujuk buku teks pada halaman 47 dan 48. Mari kita teruskan. Sebelum itu, mari kita lihat standard kandungan untuk tajuk kita pada hari ini, iaitu 6.3 Asas Reka Bentuk Pengatur Caraan. Manakala standard pembelajaran pula 6.3.5 Menilai pseudocode atau carta alir yang dihasilkan untuk mengesan ralat. Sekarang, mari kita lihat objektif pembelajaran pada hari ini. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menilai pseudocode atau carta alir yang dihasilkan untuk mengesan ralat. Maksudnya di sini, kamu boleh mengesan ralat sama ada daripada pseudocode ataupun carta alir yang dihasilkan. Kita lihat pula kriteria kejayaan. Murid berjaya menganalisis pseudocode atau carta alir untuk ditambah baik. Apabila kita telah kesan ralat yang terdapat pada pseudocode ataupun carta alir, kita perlu membuat sedikit penambahbaikan. Mari kita teruskan. Baiklah murid-murid, sebelum kita teruskan, sedikit imbasan tentang tajuk kita sebelum ini, iaitu menjana idea dalam pseudocode atau carta alir berdasarkan situasi. Maksudnya sebelum ini cikgu telah terangkan bagaimana hendak membina pseudocode ataupun carta alir berdasarkan kepada situasi yang diberikan. Kamu boleh rujuk video cikgu sebelum ini. Untuk hari ini, tajuk kita adalah sambungan daripada tajuk yang lepas, iaitu menilai pseudocode atau carta alir yang dihasilkan untuk mengesan ralat. Maksudnya sebelum ini kita telah membina pseudocode dan carta alir. Hari ini kita akan cuba kesan sama ada terdapat ralat ataupun tidak pada pseudocode dan carta alir yang telah dihasilkan. Baiklah, apa itu ralat? Ralat merujuk kepada kesilapan pada algoritma atau pengatur caraan yang menyebabkan output salah dihasilkan. Ralat boleh dikesan dengan melihat output berdasarkan situasi dan dibandingkan dengan carta alir yang dibina. Nanti cikgu akan terangkan berdasarkan contoh yang diberikan pada buku teks kamu. Jangan lupa rujuk buku teks muka surat 47 dan 48 supaya lebih senang untuk kamu faham apa yang cikgu cuba terangkan. Semakan ralat perlu dibuat untuk mengesan kesalahan dan membaikinya. Maksudnya di sini, apabila kita telah dapat kesan ralat ataupun kesilapan pada pseudocode ataupun carta alir, kita perlu membuat sedikit penambahbaikan. Mari kita tengok kepada contoh yang diberikan pada buku kamu. Kita ikuti paparan yang berikutnya. Kita teruskan untuk aktiviti yang pertama, iaitu fahamkan situasi. Mari kita lihat situasi yang diberikan di dalam buku teks kamu. Perhatikan pada gambar perbualan di antara seorang ayah dengan seorang anak. Mari kita baca bersama-sama. Ayah, mengapakah ada tanah keluar selepas saya siram air di dalam pasu ini? Jawapan ayah, adakah kamu tutup lubang di bawah pasu sebelum memasukkan tanah? Jika lubang pasu tidak ditutup dengan batu atau sebarang objek, tanah akan terkeluar semasa kamu menyiramnya. Baiklah, cuba fahamkan situasi ini. Maksudnya di sini, output yang dihasilkan ialah tanah masih keluar semasa kita menyiram dengan air. Kita perlu buat semakan terhadap pseudocode ataupun carta alir yang telah dihasilkan berdasarkan situasi ini.
Mari kita lihat paparan yang berikutnya. Kita lihat aktiviti yang kedua, iaitu semak pseudocode dan carta alir. Cuba perhatikan pada pseudocode yang diberikan. Ini adalah pseudocode berdasarkan kepada situasi tadi. Mula, sediakan alatan dan bahan, sediakan medium penanaman iaitu tanah, masukkan medium penanaman ke dalam pasu, masukkan anak pokok ke dalam pasu, masukkan medium. Jika belum penuh, maka tambahkan medium lagi. Tamat jika, kita tamatkan proses jika tadi, maksudnya kita tidak perlu tambahkan medium. Padatkan medium, siramkan sedikit air, letakkannya di tempat teduh dan tamat. Cuba lihat pada carta alir pula. Sama seperti langkah yang ditunjukkan pada pseudocode, cuma langkah ini ditulis dalam bentuk carta alir. Mungkin lebih mudah untuk kamu faham. Baiklah, daripada pseudocode dan carta alir yang dihasilkan, adakah kamu dapat mengesan apa-apa ralat? Maksudnya, adakah terdapat kesilapan pada pseudocode ataupun carta alir yang dihasilkan ini? Sebab ingat semula, output yang dihasilkan tadi ialah tanah terkeluar semasa kita menyiram air ke dalam pasu. Cuba kamu lihat semula jawapan daripada ayah. Maksudnya, dia tanya semula kan, sama ada kita ada menutup lubang pada pasu ataupun tidak. Jadi, di manakah langkah untuk menutup lubang pada pasu itu kita perlu letakkan pada pseudocode ataupun carta alir ini? Kita lihat pada paparan yang berikutnya. Baiklah murid-murid, berdasarkan pada pseudocode dan carta alir tadi, sekarang kita buat penambahbaikan sebab kita telah dapat kesan ralat di mana aktiviti yang kita perlu tambah pada pseudocode. Perhatikan pada pseudocode baru, maksudnya aktiviti untuk letakkan batu pada pasu, kita perlu tambahkan selepas kita sediakan medium penanaman. Begitu juga pada carta alir. Mula, sediakan alatan dan bahan, kemudian sediakan medium penanaman. Lepas sediakan medium penanaman, kita perlu letakkan batu dahulu pada lubang pasu. Kemudian baru kita masukkan medium penanaman ke dalam pasu. Lebih jelas kan kita lihat pada carta alir. Seterusnya, langkah yang sama seperti tadi juga, kita hanya membuat sedikit penambahbaikan pada proses di bahagian atas. Baiklah, cuba perhatikan pada carta alir ini. Kebiasaannya, ini yang cikgu pernah lihat jugalah kan. Daripada latihan-latihan sebelum ini, ada di antara kamu yang selepas melukis simbol-simbol pada carta alir ini, ada yang terlupa untuk letak anak panah. Anak panah sangat penting untuk menghubungkan proses-proses di dalam carta alir. Sekarang, mari kita lihat situasi yang kedua pula. Kamu boleh rujuk buku teks pada halaman 48. Diberikan gambar dan contoh carta alir untuk situasi ini. Carta alir menunjukkan proses membeli makanan di dalam mesin yang dibuat oleh murid sebelum Jonis. Terdapat duit yang tertinggal. Apakah langkah yang tertinggal? Baiki ralat dalam carta alir tersebut. Baiklah, mari kita bincangkan. Maksudnya, di sini terdapat ralat yang mana murid sebelum itu terlupa untuk ambil duit baki. Perhatikan pada carta alir yang diberikan. Mula, masukkan duit. Jika belum cukup, maksudnya kita tambahkan duit lagi. Kita tamatkan proses jika apabila duit telah cukup. Kemudian pilih makanan yang dikehendaki. Ambil makanan, kemudian tamat. Perasan tak, dalam langkah ini tidak ada proses ataupun tidak ada langkah untuk mengambil duit baki. Di mana kita perlu letak? Cuba perhatikan carta alir. Selepas kita pilih makanan yang dikehendaki, ambil makanan. Mungkin selepas ambil makanan,
kita perlu letak satu langkah, iaitu ambil duit baki, barulah tamat. Betul tak? Mari kita lihat paparan yang berikutnya. Baiklah murid-murid, daripada carta alir tadi, kita bina carta alir baru yang kita telah tambah. Baik, ini adalah contoh carta alir baru yang kita telah buat penambahbaikan. Iaitu kita telah tambahkan satu proses, iaitu ambil baki duit selepas ambil makanan. Mari kita cuba pula untuk bina pseudocode baru daripada carta alir ini. Mula, masukkan duit. Jika belum cukup, maka tambahkan duit lagi. Tamat jika pilih makanan yang dikehendaki, ambil makanan, ambil baki duit dan tamat. Mudah kan murid-murid? Cikgu harap kamu boleh faham penerangan cikgu tadi berdasarkan dua contoh situasi yang diberikan. Sekarang, untuk bahagian latihan, kamu boleh dapatkan pautan latihan pada ruangan deskripsi. Oleh itu, setakat ini dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap selepas ini kamu boleh menilai pseudocode ataupun carta alir yang dihasilkan untuk mengesan ralat. Kemudian kamu boleh membuat penambahbaikan pada ralat tersebut. Sekian sahaja daripada cikgu. Terima kasih atas kerjasama dan perhatian yang diberikan. Semoga kita berjumpa lagi pada video yang berikutnya. Bye-bye.